الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Surah Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak memutuskan engkau, yakni Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertepatan ayat yang dibaca sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah Islam untuk umat manusia. Bukan sahaja dihiasi dengan akhlak yang terpuji, baginda juga mempunyai kredibiliti sebagai seorang pemimpin yang berpengaruh dan berwibawa. Seorang ahli astrofisik barat, Michael H. Hart, menyatakan dalam bukunya yang berjudul The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History bahawa Nabi Muhammad SAW ialah tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah mengatasi mana-mana pemimpin dan tokoh di dunia. Antara faktor majornya ialah Rasulullah SAW mampu memimpin sebuah bangsa yang pada awalnya berpecah belah bersatu menjadi bangsa yang maju. Persoalannya, apakah ciri-ciri kepimpinan yang ada pada Nabi Muhammad SAW? Ciri pertama yang ada pada kepimpinan baginda SAW ialah keadilan. Ayuh kita renungkan sama-sama peristiwa peletakan Hajarul Aswad pada Kaabah. Mulanya, semua kabilah bertelingkah dan masing-masing mahu untuk meletakkan Hajarul Aswad pada Kaabah kerana inginkan kemuliaan. Bani Abdul Addar mendekatkan bejana berisi darah. Kemudian, mereka bersama Bani Adi Ka'ab bin Lu'ay bersumpah untuk siap mati. Maka, kondisi menegangkan itu telah berlangsung selama beberapa hari. Setelah Nabi Muhammad SAW sampai, mereka menceritakan perkara tersebut kepada baginda. Kemudian, Nabi Muhammad SAW membentangkan kain, lalu mengambil Hajarul Aswad dan meletakkannya di atas kain itu. Kemudian, baginda berkata kepada setiap pemimpin kabilah, hendaklah setiap pemimpin kabilah memegang hujung kain dan mengangkat Hajarul Aswad ke tempatnya. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW meletakkan Hajarul Aswad itu sendiri pada Kaabah. Asbab keadilan yang Nabi aplikasikan dalam tindakan ini, terhindarlah pertumpahan darah antara orang-orang Quraisy sesama saudara mereka. Selain itu, ciri kepimpinan kedua yang ada pada baginda ialah kebijaksanaan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-ahzab yanqulu ma'ana turab wa laqad wara turab bayad batnihi wa huwa yaqulu wallahi laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa anzilna sakinatan alaina innal ula qad abwa alaina. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Ahzab ketika beliau memunggah tanah bersama-sama kami dan tanah telah pun menutupi putih perutnya, sambil baginda mengucapkan, demi Allah, jika tidak keranamu, niscaya kita tidak mendapat petunjuk, tidak tahu bersedekah dan tidak tahu bersembahyang. Turunkanlah ketenangan kepada kami. Sesungguhnya mereka itu enggan menerima kami. Sahih Muslim. Lihat di sini, Nabi merupakan seorang khalifah tertinggi. Namun begitu, kerja-kerja mengorek-parik juga dilakukan oleh baginda. Nabi bukanlah ketua yang dikategorikan sebagai bos, tetapi baginda dikategorikan sebagai seorang leader. Berkait dengan kebijaksanaan, oleh kerana parit yang digali, tentera Quraisy yang hendak menyerang kota Madinah pada ketika itu tidak berjaya dan terpaksa berundur. Walaupun jumlah tentera Islam hanya 2,000 orang, berkat strategi yang bijak, mereka berjaya menangkis serangan tentera yang jumlahnya tidak kurang 10,000 yang terdiri daripada kaum Quraisy, Bani Kinanah, Ghatafan, Tihamah dan Najid. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW mempunyai ciri seorang pemimpin yang bersifat toleransi. Sebagai seorang ketua, baginda boleh saja membuat keputusan dan mengikut pendapatnya semata-mata. Walau bagaimanapun, baginda mematuhi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 159 untuk mengamalkan konsep syura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'fu 'anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maksudnya, kerana itu maafkanlah mereka dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Salah satu praktikal musyawarah yang dilaksanakan Rasulullah SAW dalam konteks politik pemerintahan dan cukup menarik untuk dihayati adalah musyawarah dalam rangka membuat kesepakatan damai antara kaum muslimin dan kaum Quraisy yang disebut sebagai Perjanjian Hudaibiyah pada tahun 7 Hijrah bersamaan 629 Masihi. Naskah perjanjian tersebut ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, sedangkan Abu Bakar dan Umar Al-Khattab serta beberapa orang sahabat yang lainnya merupakan wakil dari kaum muslimin. Kalimah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ditukar kepada dengan namamu ya Tuhan. Gelaran Rasulullah juga tidak digunakan oleh baginda kerana tidak disukai oleh Suhail bin Amr. Berkat sifat toleransi baginda, kedamaian di kota Mekah dapat dikembalikan dan perjanjian Hudaibiyah termaktub. Kesimpulannya, jelaslah bahawa ciri kepimpinan yang ada pada Nabi Muhammad SAW harus dijadikan teladan oleh para pemimpin. Saya akhiri tazkirah saya dengan satu pesanan tulus dari lubuk hati. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Maksudnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinan kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh itu, jadilah seorang pemimpin yang baik dan bertanggungjawab, dan bergembiralah kerana sesungguhnya anda telah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.